Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pelajar-pelajar yang mengambil CTU 152 semester ni, yang amat Ustazah hormati dan sangat dikasihi oleh Allah. Juga kepada rakan-rakan pensyarah yang mungkin turut serta pada sesi petang ni lah ya. Okay, jadi alhamdulillah syukur kepada Allah dengan limpah kurnianya kita dapat masuk topik yang ke-8 bagi memenuhi kita punya study plan untuk minggu yang ke-11. Dah tak lambat dah ni, kita seluruh SEM ada 14 minggu dan sekarang kita dah minggu ke-11. Berbaki 3 minggu sahaja kuliah dan kemudiannya kita akan ada study week dan seterusnya anda akan menduduki peperiksaan akhir. Adapun untuk topik ataupun kursus CTU ni, anda akan menduduki ujian akhir pada minggu yang ke-14. Tarikhnya nanti akan dimaklumkan oleh pensyarah kelas masing-masing. Jadi alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam ni pula. Okey, jadi tajuk kita pada petang ni ialah peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Dia bukan menyokong Menyokong dengan mendukung dia berbeza. Kalau menyokong kita menyatakan persetujuan, kebersamaan saja. Tapi kalau mendukung dia ada satu lagi ciri yang kita tambah iaitu apa? Tindakan. Ya, saya setuju, ya saya nak bersama dan saya nak ikut serta dan saya juga nak berbuat sesuatu. Itu maksudnya mendukung. Jadi dalam bercakap tentang tanggungjawab sosial, kita nak ada action, ada tindakan di sisi kita selaku warga negara Malaysia, selaku individu dan selaku manusia. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak relate juga apa yang telah kita belajar dalam topik yang lepas. Ya, kalau nak bercakap boleh bercakap kalau macam tiba-tiba terputus ke apa ke, Ustazah tak tahu ni awak dengar. Kalau macam awak senyap tu maksudnya awak dengar lah tu. Betul kan? Betul Ustaz. Betul. Okey. Kalau saya senyap tu Ustaz. maksudnya saya sedang menantikan respon anda semualah. Okey. Jadi sebelum kita masuk kepada apa yang harus kita belajar dalam topik ni, saya nak relatekan dengan topik minggu lepas, topik Ustaz Ali kan. Dr. Ali telah menerangkan kepada kita tentang peranan ICT dalam menyokong perpaduan, dalam menyokong keharmonian dekat negara kita. Sebelum saya masuk lanjutlah kan, kenapa penting untuk kita menjaga keadaan yang selamat, yang stabil, yang aman dekat negara kita? Kenapa agaknya? Boleh tak seorang bercakap, unmute dan bercakap? Kenapa agaknya penting untuk kita memastikan negara kita kekal aman, kekal sejahtera, penduduknya harmoni? Supaya negara kita terus maju ke hadapan dan tidak berlaku kekecohan seperti macam negara-negara lain yang Ya, ada di betul. Betul, sangat tepat. Kerana apabila berlaku kekecohan, kan, berlaku rusuhan, contohnya di Ukraine dengan Rusia, berlaku kekecohan dekat India dan Pakistan contohnya kan, disebabkan apa-apa saja sebab lah, dia akan memberi kesan kepada kesejahteraan hidup kita. Jadi dengan keadaan yang sejahtera, yang selamat ini harus kita syukuri dan salah satu syukur itu bukan sekadar kita sebut Alhamdulillah, kita pun nak ada action juga. Syukur yang melakukan tindakan kita untuk terus memelihara kesejahteraan ini untuk generasi yang akan datang. Okey, jadi dalam topik 8 ni ada beberapa keyword. Keyword ni saya nak ada dalam buku nota dan buku catatan masing-masing. Keyword apa tu? Yang pertama ialah takrifan authority, takrifan harian, kemudiannya peranan etika dan peradaban dan tanggungjawab sosial, seterusnya kesukarlawanan. Semua ni mudah untuk anda hadam kalau tahu maksud dia. Saya yakin yang lain, perkataan-perkataan yang lain ni agak familiar kan untuk semua. Cumanya takrifan autoriti, takrifan harian ni benda apalah agaknya. Jadi sebab tu kita akan fokus dulu kepada apa dia yang dikatakan takrifan autoriti dan harian. Barulah kita akan bincang tentang tanggungjawab sosial. Dan hakikatnya sebenarnya lah tajuk ini sangat rapat dan juga sangat mudah untuk anda faham. Saya yakinlah anda faham. Tinggal lagi yang hendak kita saling sokong-menyokong ialah apa? Pelaksanaan tindakan kita selepas kita faham. Itu yang lebih utama. Jadi kita masuk kepada checkpoint yang pertama tentang takrifan harian dan autoriti.
Takrifan harian dan autoriti ni sebenarnya dibincangkan dalam teori realiti sosial. Kalau awak buka lah bidang sosiologi, dia ada satu teori macam sains ke fizik kan ada teori kan. Teori Einstein lah, kalau macam matematik tu ada teori teorem Pythagoras lah. Jadi dalam bidang sosiologi ni ada satu teori tentang realiti sosial. Jadi realiti sosial ni apa? Realiti sosial ni membabitkan pengalaman hidup kita. Daripada kita kecil dilahirkan, mungkin waktu tu kita isap susu lagi kan. Sampailah kita pula dewasa. Dulu ayah kita yang tolong dodoikan kita, bagi kita minum susu. Pada masa akan datang, kalau panjang umur kita, kita pula akan jadi ayah, tolong jaga anak kita pula. Jadi pengalaman hidup daripada kecil sampai dewasa itu kita lalui, kita lihat, kita terima. Sama ada pengalaman itu melibatkan diri kita sendiri ataupun kelompok-kelompok yang wujud dalam masyarakat kita. Kelompok orang India, kita tengok macam mana orang India mengadakan perkahwinan, kita tengok kelompok orang Cina, orang seluruh dunia lah, apa sahaja kelompok yang ada, sama ada berdasarkan bangsa ataupun agama ataupun strata. Strata tu maksudnya daripada peringkat yang kurang berkemampuan, peringkat sederhana, peringkat tinggi. Kita amati semua pengalaman-pengalaman itu dan kita dasarkan pengalaman itu kepada kepentingan peribadi dan juga norma hidup sejagat. Sebagai contohnya lah kan, pengalaman anda dah lalui SPM, lepas tu dapat masuk UiTM. Sebab apa agaknya anda masuk UiTM? Kat situ bukan disebabkan siapa-siapa yang suruh, betul tak? Disebabkan apa? Kemahuan diri sendiri, nak majukan diri, nak tuntut ilmu. Ada juga keadaan pengalaman yang berlaku tu bukan disebabkan kepentingan peribadi tapi dah menjadi norma hidup sejagat. Sebagai contohnya untuk sesebuah negara, rakyat dia menyambut hari kemerdekaan ataupun ulang tahun hari kebangsaan. Jadi inilah konsep realiti sosial. Jadi bila anda keluar daripada bilik anda tu, anda perhatikan, tengok macam mana orang dekat MSSM. Tengok macam mana orang beli kat pasar malam contohnya kan. Tengok macam mana orang main dekat padang bola. Pengalaman-pengalaman itu anda amati dan anda nilaikan dia sama ada itu disebabkan apa? Disebabkan apa ada punya situasi-situasi yang macam tu. Sama ada disebabkan kemahuan orang tu sendiri ataupun disebabkan norma hidup sejagat. Macam pelajar-pelajar UiTM mungkin dah menjadi norma dah, petang-petang akan ada yang keluar beriadah. Pagi-pagi tu macam pergi umrah kan, berbondong-bondong daripada kolej tu ke bangunan Khawarizmi. Itu dah menjadi satu pengalaman yang menjadi norma dalam masyarakat pelajar UiTM dekat Pasir Gudang ni. Okay, jadi bagaimana kita nak mentakrifkan pengalaman yang kita lalui atau yang kita lihat tu? Bagaimana kita nak mentakrifkan pengalaman tu? Okay, sebagai contohnya lah kan, sama ada awak yang kahwin ataupun awak yang menghadiri majlis perkahwinan. Contohnya kan kalau macam dulu Zazah kahwin tak adalah pakai inai macam ni. Tapi sekarang sudah tengok saudara-saudara Zazah kahwin pun macam ni lah inai dia sampai ke sampai ke apa ni namanya? Ke belakang tangan ni lah maksudnya. Kalau dulu kita inai hujung-hujung jari saja. Lepas tu pengalaman kalau kita tengok pengalaman orang sakit dan pengalaman ada orang yang menziarahi orang sakit, pengalaman macam mana kita ketika menang, pasukan yang kita sokong tu menang badminton ke menang bola sepak ke. Dan juga kita tengok juga pengalaman orang kena tangkap masuk lokap dan sebagainya kan. Jadi pengalaman-pengalaman ni bagaimana kita nak meletakkan makna kepada pengalaman-pengalaman ni. Jadi menurut teori realiti sosial tadi tu dalam bidang sosiologi ada dua. Satu, mengikut takrifan autoriti. Yang keduanya ialah takrifan harian. Okey, setakat tu follow boleh Maksudnya itu menjadi punca lah kenapa kita nak membincangkan takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Setakat ni okey ke? Okey lah Madam. Zazah. Tapi autoriti tu Ya. macam mana Adam ulang? Okey, boleh nak ulang? Nak ulang apa tu autoriti? Madam. Okey, tak apa. Kita tak payah ulang, kita baru nak masuk ni. Jadi, realiti sosial dalam kehidupan kita ni ada dua kaedah untuk kita mentakrifkan pengalaman-pengalaman yang kita tengok. Yang pertama ialah takrifan autoriti. Takrifan autoriti ni, kita tengok dulu takrifan tu ialah takrifan lah. Autoriti tu ialah orang yang berkuasa. Orang yang mempunyai kuasa.
Jadi konsep takrifan autoriti kepada realiti sosial ni merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol dan perlembagaan. Maksudnya satu realiti sosial yang telah disusun oleh satu bentuk undang-undang ataupun perundangan ataupun perlembagaan. Contohnya apa? Contohnya tentang apa yang menyebabkan seseorang itu boleh kena tangkap dan dimasukkan dalam lokap. Kalau macam ni dia membabitkan takrifan autoriti. Maksudnya kenapa dia kena tangkap? Apa salah dia? Jadi autoriti tu ialah kuasa. Bila bercakap tentang kuasa, dia mesti ada punca kuasa. Punca kuasa dalam negara kita yang paling tinggi sekali ialah perlembagaan. Jadi siapa yang memberi kuasa, polis boleh tahan kereta untuk disaman kita tepi jalan. Undang-undang yang memberi kuasa. Apa lagi contoh? Siapa yang memberi kuasa untuk ada pihak PBT contohnya boleh claim kita punya kereta kalau tak diparking elok-elok dekat tempat dia. Contohnya lah kan, pelajar-pelajar kita ramai yang bawa kereta, dia parking dekat bawah sana tu, dekat PB tu. Kalau dia ambil tindakan undang-undang, dia termasuk dalam takrifan autoriti tadi tu. Sebab letak tempat kereta bukan pada tempatnya. Jadi maksudnya ada perlakuan-perlakuan kita ni yang dijaga, yang diperhatikan, yang dikaitkan oleh undang-undang dekat tempat tu. Sama ada undang-undang tu di peringkat negara, iaitu perlembagaan negara kita, ataupun undang-undang di tempat kita punya majlis bandaraya lah yang melibatkan pihak berkuasa tempatan. Faham kat situ? Jadi takrifan autoriti ni ialah keadaan yang ada protokolnya, ada dia punya undang-undang dia. Tak boleh main redah saja. Sebagai contoh lah ya, kalau awak nak menerima pangkat datuk lah ya, daripada yang di-Pertuan Agong contohnya. Mana nak tahu kan rezeki awak nanti, awak nak masuk menghadap yang di-Pertuan Agong, nak terima penganugerahan datuk ataupun Tan Sri ke apa ku, ada pakaian-pakaian dan protokol yang mesti diikuti. Tak boleh main redah, pakai baju Melayu, kain pelikat saja ke, tak boleh. Jadi itu ialah takrifan autoriti. Setakat tu clear? Kata kuncinya dekat sini ialah perundangan. Fenomena sosial yang dikaitkan dengan satu protokol dan juga undang-undang. Okey. Ini sebagai contohnya lah. Yang di-Pertuan Agong sekalipun, kan, walaupun dia seorang raja, dia ada kuasa, tetapi apabila dia turun nak masuk ke dalam sidang parlimen, dia pun ada attire, ada protokol pakaian yang mesti diikut. Tak boleh senang-senang hati sahaja yang di-Pertuan Agong nak pakai baju yang, walaupun dia boleh buat macam tu, tapi maksudnya untuk menghormati majlis, untuk menghormati protokol yang majlis yang sedang kita masuk tu, ada cara pakaian, cara percakapan. Sebagai contohnya dekat Parlimen Malaysia sepenuhnya kita guna bahasa Melayu. Kalau kita nak guna bahasa Inggeris, kita akan cakap dengan izin. Lepas tu kita tak sebut nama dia, kita sebut YB Kuala Selangor. Ya? Boleh ke tu? Kita sebut yang berhormat Pasir Gudang contohnya. Jadi ada protokol dari sudut pakaian, bicara, ada cara dia. Itu merujuk kepada takrifan autoriti. Okey. Kedua, okey, setakat tu jelas tak takrifan autoriti tadi tu? Jelas dah. Jelas Okey, baik. Okey, bagus. Alhamdulillah. Yang kedua ialah takrifan harian. Jadi takrifan harian ni dia lebih lenient sikit, lebih macam kita kata tak formal. Jadi apa saja fenomena sosial, pengalaman sosial yang kita nampak, yang kita lalui, tetapi dia tak terikat dengan undang-undang formal. Malah sebenarnya perbezaan itu didorong oleh keadaan masyarakat kita yang mempunyai norma yang sama. Contohnya makan sama-sama kat kedai mamak kan. Nak pakai baju apa, nak duduk macam mana, nak makan dengan siapa, suka hati. Betul tak? Maksudnya tidak ada kaitan dengan undang-undang, yang biasa je. Lepas tu katakan lepas sembahyang tarawih, ramai-ramai, pergi kita kata moreh dekat pot mana-mana yang awak suka ke. Maksudnya tidak ada, itu takrifan harian. Sama juga macam kita tolong-menolong, kita membeli belah dekat shopping kompleks, pergi pasar tani dan sebagainya. Itu merupakan macam hari-hari rakyat Malaysia buat benda tu. Jadi tidak ada satu peraturan bertulis, tidak ada protokol untuk menyusun atur hubungan dalam masyarakat tu. Jadi realiti sosial kita ni, kalau ikut teori realiti sosial tadi tu,
Dua takrifan ni sahaja ada, takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Jadi kenapa kita kena tahu ni takrifan autoriti dan takrifan harian? Supaya kita tahu membezakan situasi mana yang kita perlu formal, situasi mana yang kita boleh macam suka hati nak bawa diri sendiri. Contohnya masuk kelas, tak sesuai lah datang kelas pakai kain pelikat, baju singlet saja, tak boleh, tak sesuai. Hatta nak pergi majlis, kita kata majlis kenduri arwah contohnya kan, mesti ada attire yang proper kita pakai. Nak pakai cap ke, nak pakai hoodie ke, nak pakai seluar jeans ke. Jadi bila kita faham pengalaman sosial kita ni, bila kita faham mana satu yang memerlukan kita formal dan less formal, kita tahu bawa diri. Pentingnya apa? Untuk jaga maruah diri kita sendiri dan juga orang pun selesa dengan kehadiran diri kita. Tak adalah kita ni menjadi keresumbang ataupun orang yang kita kata tak tahu adab dalam masyarakat. Okey, itu clear Okey, habis tentang checkpoint yang pertama. Realiti sosial, takrifan autoriti, takrifan harian. Okey, kita masuk kepada checkpoint yang kedua, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Jadi, saya akan tunjukkan beberapa gambar dan kita bincangkan bagaimana kita mengamalkan tanggungjawab sosial dalam situasi-situasi yang saya ambil. Inilah gambar-gambar ni kan. Okey, yang pertama ni agaknya kat mana ni? Saya nak ambil gambar dekat depan bangunan Khawarizmi tu tapi tak ada. Ini maksudnya apa? Situasi beramai-ramai. Orang buat apa ni agaknya? Dalam nak masuk lift. Nak masuk lift. Ya, nak masuk lift kan berpusu-pusu. Kadang-kadang dah lama kita tunggu, orang tu baru datang je, zap dia masuk. Jadi maksudnya bagaimana kita macam nak menghormati. Memang tak ada peraturan khusus ni. Adakah ditampal dekat tepi lift tu ditampal sila beratur? Ada tak? Tak ada. Tapi ini menjadi macam satu norma. Macam mana kita berhadapan dengan keadaan nak naik lift. Bagaimana saling menghormati tu macam mana berlaku. Ini satu dan kalau macam ni mungkin negara kita ni tak banyak sangatlah beratur. Sama juga macam naik bas kan. Tak adalah beratur panjang macam tu. Tapi kita macam tidaklah bertolak-tolak, berpusu-pusu sampai berlaku kecederaan dan sebagainya. Tengok pula situasi yang kedua. Gambar ni pecah ni. Ustazah ambil dekat internet. Awak nampak apa kat gambar ni? Motosikal yang tak Motor pakai macam motosikal tak pakai tempat parking motor. Dia main senang hati je, ikut dan je. Kalau orang Kedah kata ikut dan lah. Maksudnya mana asal boleh je lah, parking je lah sini. Padahal ini ialah tempat letak kereta. Dah maksudnya ini tanggungjawab sosial ni. Bukan ada peraturan apa-apa pun yang maksudnya dia bergantung kepada macam mana kita rasa tanggungjawab dalam masyarakat kita tu. Okey, itu satu ni kalau siapa-siapa yang pernah buat ni lepas ni kita macam tak nak buat lagi lah, kena pasang keazaman, tak boleh lah macam ni kan. Okey, ini lebih teruk lagi. Apa yang awak nampak ni? Ada dua OKU, double park OKU kan, lah. tak tahulah apa kan. Kita rasa macam sedih lah kalau situasi macam ni berlama-lama Dia memang pula. OKU. Kalau dia memang OKU, alhamdulillah lah kan. Kita kata itu hak dia. Itu pun dia harus belajar juga bagaimana OKU punya tempat letak kereta ni betul-betul masuk petak dia. Kan? Kalau macam ni nak masuk sini tak muat, nak masuk kanan tak muat, masuk kiri tak muat. Jadi Salah, ini dia semua fikir positif kot Sasa. Boleh masuk 3 kereta sini, tu di parking tengah tu Sasa. tapi tak boleh lah macam tu sebab dah ada lambang OKU dah kat situ. Sama juga dalam kampus kita pun Ustazah perasan. Dalam kampus kita ni ada tempat parking OKU. Ada juga tempat parking kereta, kan? Tapi maksudnya sikap kita tu. Bagaimana kita nak jaga sikap kita lah. Supaya tidaklah mengganggu hak orang lain sebagai menunaikan tanggungjawab sosial kita. Ini sebenarnya kalau kat internet gambar ni lagi dahsyat lah kan. Tapi Ustazah nak cuba membayangkan sikap masyarakat awam terhadap kemudahan awam. Antara kemudahan awam tu ialah tandas awam, tandas kat RNR ke, kat mana? Kat masjid ke, dekat mana lagi? Kat restoran ke. Kadang-kadang sikap yang tak wajar tu ialah apa? Tidak wajar tu dalam ni. Dia sama ada buang sampah dalam bentuk tisu ke, puntung rokok ke yang menyebabkan tandas tu tersumbat, tak boleh nak flush. Lepas tu berlaku keadaan yang tak selesa pula untuk orang seterusnya nak masuk. Jadi semua ni kalau semua orang ada tanggungjawab sosial, semua ni tak akan berlaku lah. Maksudnya tidak menjadi satu tak acap kali berlaku.
Sebab tu Malaysia sampai buatkan pertandingan tandas yang sesuai untuk pelancong sebab malu kan. Lambang negara kita ni tengok tandas dia macam mana. Jadi hari tu saya ada tengok juga dokumentari macam mana tandas dekat Korea, tandas dekat Jepun. Maksudnya sikap-sikap yang macam ni kadang-kadang bila kita pergi kat negara tu pandai pula kita jaga diri kan. Tapi dekat negara sendiri kita kurang sayang, kurang menghormati. Okey, macam itulah. Okey, jadi kita nak tengoklah sikap-sikap kita tu berkaitan dengan apa kita punya tanggungjawab sosial. Apa definisi tanggungjawab sosial? Cuba tengok satu-satu. Satu, kemampuan refleksi. Seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Tak mungkin dalam dunia ni kita hidup seorang-seorang. Kita hidup bermasyarakat. Jadi orang yang ada tanggungjawab sosial ni, dia ada ciri-ciri dia. Yang pertama, dia observe. Dia perhatikan tengok cara orang parking. Dia perhatikan sikap orang, macam mana orang waktu lapang tengok cerita-cerita yang tak elok. Dia perhati. Tapi dia perhati tu bukan dia perhati saja. Dia fikir. Wajar ke tak wajar? Elok ke tak elok? Patut ke tak patut? Dan dia mengkajilah supaya dia tidak bersangka buruk tadi kan. Dia mengkaji kenapa berlaku macam ni. Apa analisisnya. Dan kemudian dia cuba mencari penyelesaian. Dan yang paling penting dia bertindak. Bukan setakat dia fikir, dia tengok ada masalah, lepas tu dia fikir kenapa lah orang jadi macam ni. Dah tahu dah orang, lepas tu dia biarkan macam tu saja tanpa bertindak. Jadi dia bertindak tu untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam masyarakat. Jadi ini step dia lah. Sekejap, awak nampak tak curser Ustazah gerak-gerak? Nampak Ustazah. Nampak kan? Okey, nampak kan. Jadi step yang pertama dia perhatikanlah apa-apa pengalaman sama ada dia lalui sendiri ataupun dia perhatikan pengalaman orang. Lepas tu dia berfikir. Dan berfikir ni ada dua alat untuk kita berfikir. Satu berfikir guna minda kita ataupun kepala kita. Dan boleh juga kita berfikir dengan hati nurani kita. Jadi yang seterusnya kita ambil tindakan setakat kemampuan kita. Kalau kita ketua ke, pemimpin ke, apa benda Exco MPP ke, ada action yang kita boleh ambil. Jangan buat tak tahu saja, nak tunggu orang buat report baru nak ambil tindakan. Jadi maksudnya action changes things. Hanya dengan tindakan boleh mengubah sesuatu. Kalau setakat sedar, tak bertindak, tak dapat mengubah sesuatu. Jadi inilah ciri-ciri yang hendak kita pupuk dan semai dalam diri kita masing-masing. Okey, jadi berdasarkan penerangan Ustazah tadi tentang tanggungjawab sosial, kesedaran tanggungjawab sosial tu sifatnya di dalam. Sifatnya dekat dalam ni, orang tak nampak. Orang nampak yang kat atas ni je kan? Ada orang buka radio lagi, Ustazah dengar. Okey, sifat untuk kita melakukan tanggungjawab sosial tu dia berpunca daripada kesedaran dalaman sama ada dipacu ataupun disemarakkan oleh nilai agama, nilai falsafah dan juga nilai budaya yang telah diterapkan dalam keluarga. Dan hanya dengan nilai dalaman itulah berlakunya kesedaran dan tindakan. Okey, clear kan kat situ? Clear macam. Clear Ustazah. Clear okey, clear. Jadi kan tadi Ustazah nyatakan bahawa tanggungjawab sosial ni dia punya nilai tu dipacu oleh nilai agama. Jadi Ustazah hanya ambil nilai dalam agama Islam, tapi Ustazah yakin nilai dalam agama Kristian ke, nilai dalam agama Buddha ke, ada nilai-nilai sepunya ni, nilai-nilai yang suruh kita bertanggungjawab sosial, buat baik, stopkan keburukan. Kalau kita ambil dalam agama Islam, surah Al-Maidah contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam benda-benda kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tolong kawan, dia tak ada duit, kita pinjam kawan, silakan. Nak tolong kawan cover dia, signkan untuk dia walaupun dia tak hadir, tak boleh. Itu bukan tolong-menolong dalam bab takwa dan juga kebaikan. Sama juga kita tolong kawan, dia tak ada duit nak dating contohnya, kita bagi pinjam dia dulu untuk dating dengan perempuan dan sebagainya. Itu bukan dalam kategori takwa dan juga albir. Malah dia boleh buka pula kepada pintu-pintu zina. Jadi nak tolong tu pun kita harus tahu juga, kan tadi tanggungjawab sosial kita nak menolong orang. Tapi agama kata tolong menolong dalam perkara-perkara kebaikan dan takwa.
dalam perkara-perkara yang buka kepada maksiat, tolong-menolong dalam perkara yang membawa permusuhan, tak ada tolong-menolong kat situ. Kalau nak tolong pun tolong hentikan, bukan tolong menggalakkan. Itu dari segi hadis. Ada sesiapa nak cakap ke, nak bagi respon boleh? Silakan. Tak ada? Ada yang nyanyi-nyanyi pun boleh. Ustazah boleh bagi masa. Tapi lambatlah kita habis. Okey. Ustazah teruskan boleh? Boleh. Boleh? Boleh, Okey, Ustazah. teruskan. Okey. Tadi daripada Al-Quran kan, gesaan untuk kita menjalankan tanggungjawab untuk berbuat baik. Ini gesaan daripada hadis pula. Nabi SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seseorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan daripadanya kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, Allah pun akan menjadikan urusannya dunia dan akhirat mudah. Jadi soalnya apa? Bantu orang, mudahkan orang. Jadi parking tu, kalau kita parking kat tempat yang tak elok contohnya kan, parking kat tempat pilih bomba contohnya, parking kat tempat OKU, itu akan menyusahkan urusan orang lain. Dan menyusahkan orang lain akan mendapat balik susah tu pada diri kita sendiri. Okey, itu pesan-pesan dia lah ya. Jadi dari segi Al-Quran dan juga agama Islam, kita ada tanggungjawab yang bersifat vertikal dan juga horizontal. CTU 101 banyak kali ulang perkara ni. IDA pun banyak kali ulang tentang perkara ni kan. Kita jadi manusia ada tanggungjawab dengan diri sendiri, ada tanggungjawab dengan Tuhan, ada tanggungjawab dengan keluarga, alam, masyarakat dan negara. Tapi nak ingatkan pada diri kita semua bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi dari segi falsafah pun ada. Petang ni Ustazah nak memperkenalkan satu orang ahli falsafah barat daripada negara Jerman, nama dia Immanuel Kant. Dia kata, kalau kita nak melaksanakan tanggungjawab, kita buat bukan semata-mata kerana rasa bersalah ataupun kerana takut dicerca orang, bukan. Kita buat memang betul-betul sebab kita tahu itu tanggungjawab kita. Sebagai contoh, kalau kita nampaklah orang yang susah duduk kat tepi bank ni dengan anak kecil macam ni, awak bayangkan, awak tolong dia. Awak tolong dia tu sebab apa? Kalau awak tolong dia disebabkan rasa bersalah kalau tak tolong, bagi Immanuel Kant ni itu bukan moral. Itu tindakan yang tak bermoral. Kita tolong dia sebab memang kita kena tolong. Contoh yang lain, contohnya tanggungjawab mak ayah membesarkan anak. Kalau mak ayah tu membesarkan anak kerana kasih sayang, memang dia nak besarkan anak dia dengan sebaik-baiknya, itu dianggap sebagai moral dan beretika. Tapi kalau macam dia membesarkan anak, dia bawa anak dia pergi sekolah supaya tak didenda oleh kerajaan sebab tak bersekolahkan anak, itu dianggap tidak bermoral dan tidak beretika. Jadi kenapa walaupun kita nampaklah Immanuel Kant ni dia seorang ahli falsafah, tetapi cara dia berfikir tentang apa punca seseorang itu dapat melakukan tanggungjawab sosialnya dengan baik, boleh kita terima. Apa punca dia? Punca dia ialah kehendak diri kita sendiri. Biar datang daripada dalaman diri kita sendiri untuk kita berbuat baik. Jadi kalau macam kita bawa kereta dekat lebuh raya tu, kita bawa ikut peraturan sebab itu memang tanggungjawab kita untuk jaga keselamatan diri kita, jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain, itu bagus. Tapi kalau kita laju pecut sampai 160, depan AES kita stop kan, berhenti, tekan brake 110, baik kita maintain 100, 110, itu dianggap walaupun tidak melanggar undang-undang, tapi dianggap itu tidak beretika. Jadi pentingnya soal hati, soal niat, soal tujuan dalam kita melaksanakan tanggungjawab sosial. Clear kat situ Ini sekadar pengetahuan tambahan supaya lepas ni awak berbuat sesuatu tu bukan semata-mata undang-undang, bukan semata-mata takut didenda, takut disaman Pak Guide contohnya kan. Pakaian sasiah rupa diri UiTM tu awak memang sentiasa jaga sebab awak memang bertanggungjawab sebagai seorang pelajar. Bukan disebabkan takut kena denda dengan PB, dapat surat saman dan sebagainya. Itu poin Ustazah. Okey, setakat tu clear
Jadi kalau kita nak ambil lah 5 sifat positif daripada peradaban Melayu yang kita rumuskan kan, sebab bab 1, 2, 3 banyak kita cakap pasal peradaban Melayu, Malaysia ni berasal daripada peradaban Melayu dan sebagainya. Kita ada 5 lah perkara yang kita boleh kompreskan, iaitu yang pertama budi bahasa. Budi bahasa tu maksudnya apa? Kalaupun tak ada perkara yang kita nak sumbangkan kepada orang, percakapan, bahasa kita tetap kita jaga. Bahasa kesat, mencarut, mencaci itu bukan budaya bagi orang Melayu yang berperadaban. Yang keduanya kita rendah diri, tak bongkak, tak belagak, kita sabar, kita redha dan kita syukur. Disebabkan sabar, redha dan syukur itulah makin kuat kita berusaha. Makin sabar, redha, syukur, makin kuat berusaha. Bukan sabar, redha, syukur, makin tak buat kerja dan tak buat apa-apa. Okay? Itu antara nilai-nilai yang membawa kita menyedari apa tanggungjawab sosial yang hendak dimainkan. Dalam nota kita ada lagi lah ya, ada lagi 12 core action values yang boleh kita ambil kat sini. Contohnya perseverance, adanya vision, adanya service untuk kita berkhidmat kepada orang. Apa sahaja nilai yang baik, semua ni kita boleh ambil sebagai satu, kita kata, lonjakan untuk kita menunaikan tanggungjawab sosial dengan lebih baik. Jadi ambil balik gambar Rajah tadi tu, nak menunaikan tanggungjawab sosial, maksudnya nak tahu kat mana parking, nak letak pinggan lepas makan dekat dalam besen contohnya kan. Semua itu bergantung kepada penghayatan nilai dalam diri masing-masing. Kat sinilah yang hendak kita baiki kat sini. Kalau kita nak orang buat baik dengan kita buat baik dengan orang. Macam tu juga kalau kita nak tak nak orang susahkan kita jangan susahkan orang. Tunaikan tanggungjawab sosial kita dengan baik. Jadi, dimensi tanggungjawab sosial ni melibatkan kesedaran kita terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dan kita nak membawa perubahan perkara tersebut dalam masyarakat. Daripada tak adil, nak bawa keadilan. Daripada kezaliman, nak bawa kepada kesejahteraan. Jadi, tindakan yang kita ambil tu mengikut kapasiti kita masing-masing lah. Jadi, kita tahu wujud masalah dan ada mahu bertindak. Bukannya tahu saja tapi tak mahu bertindak. Dia mesti dua-dua. Tahu dan mahu bertindak. Okay. Jadi contoh-contoh yang berlaku dalam masyarakat kita, apakah yang anda akan lakukan terhadap isu berikut? Yang pertama, diskriminasi hak ataupun kita kata ketidakadilan sosial kan. Orang kaya senang-senang je buang-buang makanan, buang-buang sampah dan sebagainya. Orang miskin pula kutip sampah tu jadikan makanan. Macam mana boleh berlaku begitu jauh sekali jurang antara orang kaya dan juga orang miskin? Apa pula yang anda akan lakukan kalau berlaku penyelewengan dalam persatuan ke kan, duit yang sepatutnya 5,000 kenapa tinggal 3,000. Apa-apa sahajalah yang melibatkan salah guna kuasa dan juga penyelewengan ataupun pembulian. Nampak gambar ni kan? Bully tu sama ada dengan kata-kata, dengan tindakan ataupun emosi. Apa yang anda lakukan kalau tiba-tiba dalam kelas anda tu ada seorang kena palau? Anda pun join untuk palau dia, untuk pulaukan dia ke ataupun anda membantu untuk menjalinkan balik hubungan yang baik antara semua rakan dalam kelas tu. Ini semua membabitkan tanggungjawab kita. Nak bertindak ke tak nak bertindak. Sama juga dengan scammer, dengan plagiarism waktu buat assignment, dengan ambil dadah contohnya, ganja dadah, rokok, isap dekat kolej contohnya. Kita tahu, kita nak bertindak ke tak nak? Dan kemudiannya macam mana sikap kita kalau ada kawan-kawan kita yang terlibat dengan hubungan yang terlarang, sama ada hubungan laki perempuan ataupun hubungan laki dengan laki ataupun hubungan perempuan dengan perempuan. Jadi macam mana keadaan diri kita untuk menunaikan tanggungjawab sosial kita kalau kita jumpa kes-kes yang macam ni. Okey. Jadi bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang kita boleh tunaikan tu sama ada kita memberi sumbangan kewangan, kita memberi tenaga untuk bantu dalam bencana alam contohnya. Kita beri khidmat kesihatan walaupun kita ni bukan doktor, mungkin kita boleh jadi pembantu doktor, ambil data ke siapa-siapa yang pernah jadi sukarelawan kan dekat pusat pemberian vaksin contohnya, tolong orang tua, sorongkan kursi roda ke. Itu semua boleh kita lakukan. Khidmat kaunseling, kalaupun kita bukan kaunselor, kita semua ni ada modal untuk bercakap perkataan-perkataan yang baik kepada kawan-kawan kita. Bagaimana pula untuk kita beri bantuan dalam bidang pendidikan. Awak tak ada duit nak berikan kawan awak tu beasiswa tapi awak tolong dia untuk ajar dia subjek ataupun topik-topik yang dia tak faham. Bagaimana kita menjaga alam sekitar dan juga bagaimana kita memelihara kemudahan awam. Semua setting ni kita boleh melakukan sesuatu, kita boleh bertindak
untuk menjaga tanggungjawab sosial kita yang akhirnya nanti yang kita nak capai itu ialah kesejahteraan dalam masyarakat. Pendek katanya yang selama ni anda dengar kan, point dalam topik kita ni ialah tentang bagaimana kita nak menyemarakkan kemakrufan, kebaikan dan nak menghentikan benda-benda yang kemungkaran, benda-benda yang tak baik. Jadi semua orang ada apa kita kata, ada peranan dia dan boleh berbuat sesuatu. Okay, clear Boleh ke kat sini? Ada apa nak tanya tak? Dah 5.40 dah, sikit lagi. Awak masih ada kan? Masih. Ada Ustazah. Masih lagi Ustazah. Ada Ustazah. Ada Ustazah. Bagus. Terima kasih sebab bersama temankan Ustazah petang ni. Okey, kita teruskan untuk subtopik yang ketiga, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Jadi ini merupakan beberapa kita kata petikan-petikan berita lah yang berlaku isu-isunya itu dalam masyarakat kita. Contohnya hujan lebat yang melibatkan banjir. Dulu kita dengar banjir dekat Kelantan Terengganu saja, pantai timur, bila monsun timur laut. Sekarang ni dah tak kira musim dah, tahu-tahu hujan saja banjir. Dan banjir tu sampai nampak ni menenggelamkan dan menyebabkan kemusnahan ataupun kerosakan harta benda. Begitu juga dengan perubahan iklim, bagaimana pembalakan kat negara kita tentang pencemaran sungai, pencemaran laut. Semua contoh-contoh ni Ustazah ambil daripada contoh-contoh assignment anda semula ya. Ada ramai juga banyak juga isu-isu yang Ustazah tak terfikir tapi anda macam minat dan juga sensitif terhadap isu tu. Bagus. Dan ada juga isu pembuangan sisa makanan. Satu hari kita buang makanan 38,000 tan. Bayangkan. Dan pembuangan sisa makanan ni ada dua isu lah. Satu, orang yang miskin kenapa dia tak boleh makan. Sedangkan makanan banyak terbuang-buang. Yang keduanya ialah isu pembaziran. Dan yang ketiganya ialah isu pencemaran alam sekitar. Jadi macam mana kita nak pastikan keadaan rumah kita sendiri ataupun bilik kita sendiri ataupun kita sendirilah tak buang-buang makanan. Ambil makanan ataupun beli makanan yang betul-betul kita boleh makan. Kita jaga kebersihan dia. Yang paling penting tidak membazir lah. Termasuklah juga dengan jangkaan kemarau. Semua ni melibatkan dan memerlukan perhatian dan juga tindakan kita semua. Samalah juga dengan isu kemiskinan bandar, miskin bandar, miskin kat kampung. Bagaimana tindakan kita. Sebab bila miskin saja mesti akan ada sekatan terhadap akses kepada pendidikan. Bila pendidikan tidak dapat diberikan kepada keseluruhan masyarakat, mesti akan menyebabkan lebar balik jurang. Jurang antara orang yang miskin dan juga orang yang kaya. Okey, jadi semua isu-isu ni di peringkat negara kita. Dalam masa yang sama ada juga isu yang bersifat global. Sebagai contohnya isu perubahan iklim. Kita punya kutub utara, kutub selatan dah cair kan. Akan menyebabkan paras air laut meningkat. Banyak kampung-kampung tepi pantai akan tenggelam. Jadi macam mana kita nak settlekan perkara ni? Bila perubahan iklim tu akan melibatkan sumber makanan pula. Kalau tak ada hujan, tak ada air, tak ada ikan. Bila tak ada ikan, kita tak ada makanan. Lepas tu bila tak ada makanan, maksudnya akan berlaku perubahan iklim juga melibatkan kemarau. Bila kemarau, binatang pun mati, pokok pun mati. Jadi sumber rantaian makanan kita pun akan terjejas. Jadi apa yang patut kita buat? Sebab perubahan iklim ni, Allah bagi kat kita bumi cantik-cantik. Kita yang tak jaga elok-elok sehingga berlaku pencemaran dan sebagainya, sehingga kerosakan tu dia punya natijah ataupun akibat dia berbalik kepada diri kita semula. Jadi boleh tak berbuat sesuatu? Antara contohnya tanam pokok banyak-banyak kan. Cubalah tanam pokok banyak-banyak. Ustazah ada dengar satu kuliah Ustaz Don tu dia kata, kalau dah hari kiamat nak datang sekalipun dekat tangan kita ni ada biji benih kan nak tanam pokok, tanam je lah dulu. Nak katanya jangan kisahlah kiamat tu macam mana pun, apa usaha yang kita boleh buat pada waktu kita masih hidup, buat ajalah dulu. Walaupun bila kita tanam tu tak sempat pun tumbuh. Sebab bumi dah bergulung, dah kena kiamat kan. Tapi tetaplah janganlah kita putus harapan untuk kita terus menyerah dan tak berbuat apa-apa. Itu yang agama kita ajar. Begitu juga ini kes lama lah Kes lama tentang Islamofobia, bagaimana orang Islam dekat masjid, dekat New Zealand, ditembak. Kalau macam isu yang terbaru bulan ni ialah isu dekat Pakistan dan juga India. Jadi apa stand kita? Itu tak masuk lagi tentang perang Ukraine dan juga Rusia. Okey, ni yelah maksudnya pada era 21 kan, abad 21 pun tapi isu-isu macam ni kita masih lagi tak keluar tau.
Jadi macam mana tentang kebuluran, kelaparan budak-budak ni semua kan, macam mana kita boleh terlibat dan juga boleh menyumbang sesuatu kepada nak meringankan masalah ni. Okey. Jadi daripada semua isu tadi tu yang Ustazah bawa daripada isu negara sampai isu global yang Ustazah yakin banyak lagi sebenarnya, kalau kita tengok berita banyak lagi isu-isu yang Ustazah tak sentuh. Daripada isu-isu tu ikutlah kecenderungan anda tu, anda nak membabitkan diri dalam isu yang mana? Isu pendidikan, isu alam sekitar, isu ekonomi, nak tolong orang miskin contohnya, nak tolong anak-anak yatim. Mesti ada satu benda yang anda rasa cenderung nak buat. Jadi kalau dah tergerak hati untuk melakukan, lakukanlah, kumpul kawan-kawan, buatlah perancangan, buatlah pakatan dan sebagainya untuk kita bantu selesaikan masalah tu. Jangan harap kat kerajaan saja, jangan harap kat NGO saja, kita sendiri boleh bertindak. Okey? Dan itulah, atas semangat itulah adanya topik yang seterusnya iaitu kesukarelawanan, yang mana Ustazah nyatakan kat sini, semua orang boleh melakukan sesuatu lah. Itu poin dia kat sini. Dan kalau macam di peringkat Malaysia ni ada NGO yang paling kita kata macam agak aktif juga ialah Mercy Malaysia. Tetapi tak semestinya kita nak pilih Mercy saja. Boleh saja masuk NGO dan awak sendiri pun boleh bina dan tubuh sendiri NGO masing-masing untuk berbuat sesuatu. Poin dia ialah kepedulian sosial, tanggungjawab sosial, bertindak, melakukan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat. Okey? Jadi sebagai kesimpulan intipati kuliah kita tadi ni, tajuk kita ni sebenarnya tidaklah bersifat akademik sangat. Yang agak susah sikit tu bila anda nak faham realiti sosial dengan takrifan autoriti dan juga takrifan harian itu. Lepas daripada itu tentang tanggungjawab sosial tu, semua tu perkara yang dekat di hati kita. Yang mana lepas ni kalau macam nak keluar bilik, tutup aircon, tutup lampu kipas. Jangan kita rasa macam relax lah UiTM yang bayar. Duit UiTM ni lah duit rakyat juga. Rakyat tu siapa? Kita juga. Jadi nak buang sampah kan, kalau dah ada sampah dekat kita. Tak silap Ustazah dekat budi siswa tu ada tong sampah yang dah siap untuk kategori masing-masing. Kategori kertas, plastik, gelas dan sebagainya. Letak elok-elok. Tanggungjawab sosial ini bukan kat luar ni, dekat institusi pendidikan tinggi pun kalau tak dapat nak tunjukkan contoh yang baik, apatah lagi masyarakat kat luar sana. Dengan tajuk ni sebenarnya mudah-mudahan bila awak dah grad nanti, awak keluar dalam medan masyarakat menjadi pengurang dan juga penyelesai masalah. Bukan kita keluar dalam masyarakat, kita menjadi penyumbang lagi banyak masalah. Kita tak nak macam tu. Jadi hashtagnya ialah saya peduli, kami peduli, you matter, macam tu. Dan semangat yang kita nak bawakan dalam tema tanggungjawab sosial ni ialah semangat muafakat, dan tanggungjawab sosial yang kita jaga ni ialah untuk menjaga tanah air kita sendiri. Dan kalau Ustazah lah kan, Ustazah dipesan oleh guru Ustazah nak ambil semangat apa tahu? Semangat daripada kata-kata Nabi, bukan daripada kami yang kalau orang itu berpagi-pagian tidak mengambil kisah hal ehwal saudara dia. Saudara dia lapar ke, miskin ke, susah ke, tak ambil kisah. Jadi kita tak nak jadi golongan yang macam tu. Kita nak jadi orang yang ambil kisah, yang nak ambil tahu, yang nak menolong. Okey, jadi Ustazah rasa sini, okey. Sampai sini saja kuliah setakat ni. Setakat penyampaian Ustazah tadi, ada apa nak tanya tak sebelum kita nak bergerak kepada aktiviti? Aktiviti tu bukan hantar hari ni. Tapi ada apa nak tanya tak setakat yang tadi tu? Rasanya tak ada, Ustazah. Tak ada. Tak ada? Okey, tak ada, alhamdulillah. Jadi aktiviti minggu ni, Ustazah nak minta anda snapkan gambar perlakuan apa saja yang menunjukkan anda melakukan tanggungjawab sosial. Snapkanlah, maksudnya mungkin juga anda boleh buat snap sebelum dan selepas. Contohnya anda tengok sampah, snap gambar tu, lepas tu anda dah masukkan sampah dalam tong sampah contohnya, ataupun perbuatan kawan anda dan juga anda semua kan, anda dan rakan-rakan beratur masuk lift contohnya. Perbuatan apa sajalah yang menunjukkan tema dia tanggungjawab sosial. Jadi snap gambar tu, hantarkan gambar tersebut dekat Telegram ataupun WhatsApp dekat Teams kelas dan sebagainya, ikut platform mana yang pensyarah anda tetapkan. Dan kemudian buat sedikit ulasan. Apa yang cuba anda tonjolkan daripada gambar tu? Supaya kita ni saling memberi semangat, saling memberikan kesedaran antara satu sama lain. Jadi tolong buat sebelum minggu 11 ni berakhirlah, sebab minggu yang depan kita akan bincang tajuk yang lain pula. Jadi aktiviti anda untuk snap gambar dan buat sesuatu tentang tanggungjawab sosial ni kita akan rekodkan sebagai kehadiran dan juga penglibatan anda dalam kuliah minggu yang ke-11. Jadi Ustazah rasa sampai sini saja.
Kalau ada apa-apa nak tanya silakan dalam seminit dua ni. Susah kalau bagi makan Ha. kucing masuk tak snack? Ya, masuk. Apa pentingnya bagi makan kucing agaknya? Supaya Tapi, okey, sekejap bagus soalan awak tu. Tapi kalau awak nak bagi makan kucing, keadaan tu mengotorkan restoran contohnya, kita kena sensitif juga. Ustazah pernah ditegur waktu Ustazah makan-makan, tulang ikan tu Ustazah letak kat meja bawah kan dengan harapan macam nak bagi makan kucing. Tapi Ustazah ditegur oleh suami Ustazah lah. Dia kata janganlah buat macam tu, nanti kedai kotor, orang lain nak makan pun tak selesa. Jadi Ustazah ambil lah tulang tu, Ustazah letak kat luar sikit lah, bahagian parking tu lah kiranya kan. Kalau nanti ada orang datang ke benda tu tidak sampai mengotorkan tempat tu. Point dia lah kita kena sensitif lah, itu point dia. Jadi makan kucing, bagi makan kucing ke apa-apa saja kebaikan, tapi yang menunjukkan tanggungjawab sosial lah tapinya. Boleh? Siapa yang tanya tadi tu? saya susah. Saya, Fakri Anik okey. Tanggungjawab kucing tu lebih kepada kita macam kita dengan kucing je kan. Tapi tanggungjawab sosial ni dia melibatkan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan masyarakat juga. Ada kawan ustazah, dia aktivis jaga kucing. Apa dia buat ialah dia ambil kucing-kucing yang terbiar dekat jalanan ni dan dia bawa dekat satu tak tahulah satu tempat perlindungan haiwan ke, sama ada dia kasihkan, maksudnya dia mandulkan kucing tu supaya tak beranak kan, ataupun dia istilahnya macam kalau kucing tu tak sihat dan sebagainya, dia macam matikanlah kucing tu dengan aman macam tu. Jadi itu pun ada juga. Sebab kalau terlalu banyak kucing, terlalu banyak anjing pun macam mengganggu masyarakat juga kan. Macam tu. Baguslah awak punya tentang kucing ni. Ustazah pun nanti nak buat research lagi pasal penjagaan kucing dan kepentingannya dalam masyarakat. Ada lagi tak nak tanya? Ataupun nak apa-apalah sebelum kita berakhir ni? Okey, tak ada Tak ada. Okey, kalau tak ada. Ustazah. Okey, kalau tak ada alhamdulillah kita akan berakhir kat sini. Berakhir kat sini sesi kuliahnya, tetapi bila kita berakhir ni kita memulakan satu sesi yang baru, semangat yang baru untuk lebih memperkemaskan tanggungjawab sosial kita dalam masyarakat insya-Allah ya. Sama-sama kita semua pasang azam atas alasan ataupun atas dasar apa sahaja kebaikan yang kita buat walaupun tak mendapat penghargaan orang, tetap sahaja dikira dan diambil oleh Allah. Tidak ada satu kebaikan sebesar zarah pun yang jatuh tersia-sia di sisi Allah. Jadi teruslah berbuat baik. Mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang diridai Allah, disenangi masyarakat dan kebahagiaan itu berbalik pada diri kita semula. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Okey, terima kasih pelajar atas kesempatan masa bersama dengan Ustazah petang ni. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih. Jaga diri baik-baik semua. Semoga Allah jaga anda. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih.